Selamat Hari Raya. Apa khabar semua? Okey, kami harap semua penonton-penonton Instagram Genius Remaja berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, terima kasih juga saya nak ucapkan kepada remaja-remaja atau ibu bapa yang telah sama-sama menyokong program Genius Remaja daripada awal sehingga hari ini. Okey, terima kasih juga kami nak ucapkan kepada penonton kita kerana telah mengikuti program kita yang sebelum ini, iaitu 30 resepi Ramadan kami. Kami ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, dan saya harap juga anda telah mencuba resepi-resepi tersebut. Hari Raya yang mulia ini, kita bawakan resepi khas, iaitu resepi istimewa daripada Genius Remaja, iaitu sambal sotong dan lodeh. Kuah lodeh kita panggil. Okey, so kalau kita dengar pun sambal sotong dan kuah lodeh ni mesti semua tertunggu-tunggu, kerana masakan ini kita akan makan bersama-sama dengan ahli keluarga sempena Hari Raya ini. Betul. Okey, sebelum kita nak mulakan memasak ni, jadi perkara yang perlu kita ada ialah bahan-bahannya. Betul. Jadi kita akan share lah apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk sambal sotong dan juga kuah lodeh. Okey, kita ada bawang merah, bawang putih, halia, belacan dan juga daun pandan, cili kering, sotong kembang, air asam ataupun asam jawa, gula, garam, cukup rasa, kicap. Okey, itulah dia tadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita buat sambal sotong. Okey, saya tengok macam senang je kalau kita tengok bahan-bahan nak buat ni, tapi tak tahulah, mesti ramai yang ternanti-nanti macam mana cara kita nak masak sambal sotong ni. Rasanya dah boleh mula, Cik? Boleh. Kita dah boleh mula dah. Okey. So kita mulakan sekarang lah, Cik Syam. Okey. Okey, jom. Okey, mula-mula kita nak buat apa ni? Saya kalau masak nak kena sen-sen. Okey, Cik Syam, boleh tolong saya hari ni? Okey. So kalau saya tolong tengok boleh? Janganlah tolong tengok kan. Kita kenalah sama-sama buat kan. Kita sama belajar, okey? Alright. So pertama kita akan blend dulu bahan tumisan kita, iaitu bawang merah, bawang putih, halia dan juga belacan. Okey. So ni Cik Syam nak potongkan ke? Boleh ke? Boleh. Cik Syam potongkanlah. Sebentar saya nak panaskan minyak dulu. Potong je macam mana sebab kita nak blend. Okey? Alright. Potong ikut suka hati, tak kisah, tak ada syarat-syarat. Okey. So kita panaskan minyak kita. Okey, sementara Cik Syam kita ni tengah potong-potong bawang. Okey. Alright. Oh, kemas ni potong ni. Oh, dia biasa potong. Saya biasa potong dadu ni. Potong boleh. Potong dadu pun boleh, tak kisah. Okey. Alright. Okey. Cukup. Okey, so kita syarat untuk buat sambal sedap Cik Syam, kita kena lebihkan bawang merah. Okey. Sepotong lagi. Potong lagi. Potong 4 je. Okey. Tak payah. Kita lebih rajin pula. Tak payahlah potong-potong dadu, tak payah. Okey. Okey, so bawang putih ni bawang putih kita masukkan je, tak payah potong-potong. Okey. Kita masukkan bawang putih. Okey. Siap potong. Ni kita masuk sebab kita nak blend, senang. Kan, senang kan? Masuk je semua. Tak payah potong. Okey, so belacan ni okey, yang ini kita kena hiris-hiris. So dia nak naikkan lagi kita punya sambal tu, dia rasa wangi. Okey. So kita kena hirislah bawang-bawang tu. Okey, bawang ni. Sekarang tu macam mana? Jagilah. Okey. Ni special untuk ni. Yang ni kena ni dadu boleh, hiris-hiris bulat-bulat pun boleh. Okey, so kita masukkan belacan. Okey, belacan agak-agak lah. Tak payah lebih sangat. Okey, dalam separuh ataupun kita panggil seinci macam itulah. Okey, seinci 2 inci lah. Tak kisah. Okey, so nak blend daun pandan ni masuk. Daun pandan ni nanti masa kita dah tumis, dia dah naik wangi, baru kita masukkan daun pandan untuk mewangikan lagi kita punya sambal tu. Okey, biasanya memang daun pandan ni untuk mewangi dan sebagai hiasan untuk masakan ke macam mana? Hiasan tu lah sekali lah kan. Tapi ini untuk naikkan wangi sambal kita supaya dia rasa wangi lah sambal tu. Ada orang letak serai kan. So tapi especially kita letak daun pandan. Okey. Untuk sambal sotong kita letak daun pandan. Okey. Sekarang ni saya nak perlukan air. Air. So kita nak blender yang ni, kita perlukan air. Okey. So air ni kita agak-agak sahaja.
Jangan terlalu penuh. Jangan terlalu sikit lah. Okey, sikit lagi Cik Syam. Okey, minyak kita pun hampir panas. Okey. Kemas gitu. Okey ke? Okey. Okey. Alright. So yang ini kita blender sahaja. Berapa lama nak blend sampai hancur ke macam Betul, sampai hancur. Okey. Sampai lumat lah kan. Kalau kita rumah tak ada blender, kita boleh pakai tumbuk-tumbuk ke? Boleh, nak tumbuk pun boleh juga. Tapi lengoh lah. Tak, kalau saya rajin mungkin saya nak tumbuk. Boleh, tak jadi masalah. Okey. Okey. Okey, so kita dah siap. So minyak kita pun hampir panas. Okey. Dia kena minyak panas tau. Jangan sebelum kalau dia tak panas nanti dia tak naik wangi. Okey. Biar dia panas. Alright. Dah siap blend bahan-bahan kita. Okey, so kita cubalah dulu. Ambil lah apa-apa yang boleh digoreng kan, kita masuk. Okey, minyak kita dah panas. Alright, so kita masukkan kita punya bahan apa kita panggil tadi, bahan kisar. Wah. Belum letak lagi tapi bau dia dah naik dah. Kan. Okey, yang ni jangan basuh dulu. Ini kita letak air. Nanti kita untuk masak sambal kita akan buat apa ni kita panggil tumis dengan air tu 2 kali. Okey, untuk kita jadi sambal kita lagi sedap. Okey. Alright. So ni kita biar dulu. Okey, so sementara tu bolehlah potong bawang. Okey, cantik-cantik. Okey, bulat-bulat. Potong bulat-bulat. Hiris. Kalau boleh biar cantik lah. Okey. Macam tu Cik Syam. Berapa lama dah saya training ni? Ini saja. Wah, carilah. Ni mesti selalu kan, mesti selalu masak kat rumah. Okey, yang ni kita gaul-gaulkan sampai dia kekuningan, okey? Nanti dah kekuningan tu barulah kemudian kita masukkan cili kering, okey? Dah naik bau kan? Ada bau kan? Betul. Bau dia pun dah mula menyebabkan saya rasa nak makan, tak sabar. Selamat. Pula. Selamat kita dah raya kan? Sekejap lagi boleh makan. Kalau bulan puasa ni saya tak tahulah apa jadi dengan saya. Okey. Okey, kemudian kita masukkan cili kering ni kita dah kisar tau. Kita dah kisar dengan sedikit air dan juga minyak, okey. So agak-agak lah. Kalau nak pedas lebihkan cili. Kalau tak suka pedas kita kurangkan cili dia. Okey. Cili ni pun ada banyak-banyak jenis tau. Ada yang pedas, ada yang tak pedas. So kalau masa nak beli tu kita kena tanyalah dengan orang kedai tu. Okey, kita nampaknya dia dah pecah minyak. Okey. Dah pecah minyak. Okey, so bila dah pecah minyak macam ni, kita nak sambal kita ni pecah minyak 2 kali. Okey. So untuk dia pecah minyak 2 kali, kita masukkan air. Okey, masukkan air, betul. Okey, kena buka lah. Dia bukan jug. Dia blender, so kena buka. Alright, okey, kita agak-agak je. Sikit lagi. Habiskan. Alright. Okey. Kemudian kita masukkanlah irisan bawang yang lawa tadi tu. Masukkan semua tapi lelarakan dia. Lerai. Ni namanya air tangan. Okey. Kita masukkan. So kita pecah minyak kali kedua. So bila dah pecah minyak kali kedua baru kita masukkan garam, gula. Okey? Okey. So ini kita biarkan dulu. Selesai. Alright. Nampak macam pedas ni Alia. Saya suka pedas. Cik macam mana? Suka pedas ke? Saya memang suka pedas. Baru dia rasa sampai ke tekak. Okey, telan Elio saya. Dia macam ni, kalau sebabkan kita punya kuah lodeh tu tak pedas. Dia lemak-lemak kan. So bila kena dengan sambal sotong pedas-pedas sikit, dia ngam lah. Dia kalau kata sambal sotong dah pedas, sambal lodeh pun pedas, takut ada tak tahan pula kan. Tak tahan pula kan, jadi kan cari belik raya pula kan. So kita ada yang ingat kan menangis pagi raya sebab apa? Sebab minta maaf ke? Tapi sebab makan sambal sotong dengan
Kualodi. Betul. So kalau tapi ada juga yang tak suka pedas kan. So memang dia tak tahan pedas sikit pun dia tak boleh tahan kan. So siapa yang tak suka pedas, agak-agaklah cili tu, okey. Pemilihan cili pun kena betul juga. Okey. Jadi kita biarkan dia sampai dia pecah minyak sekali lagi, kemudian baru kita masuk semua-semua ingredient yang lain. Okey. Alright. So sementara tu yang ni kita kena terus kacau je lah. Tak boleh tinggalkan? Boleh tinggalkan. Tapi takut dia kita ikut juga kuali. Ada kuali yang jenis cepat berkerak. Kan? So kalau guna kuali yang mahal memang tak melekat tu, biarkan je lah. So kalau yang macam ni kita suka gaul-gaul lah. Biar dia sekata kan. Okay, alright. So sementara tu jenis remaja macam mana? Ada apa-apa ke Cik Syam? Untuk raya? Kepada remaja-remaja di luar sana yang berumur 13 hingga 19 tahun, jenis remaja menawarkan kelas-kelas percuma kepada remaja-remaja untuk menyertai kelas kemahiran. Kelas kita hanya hujung minggu saja, iaitu kita ada 5 iaitu kelas cake pastry, kelas vocal music, kelas fotografi, kelas kecantikan dan juga kelas button bash. Kelas tu semua kalau kat luar berbayar mahal tau. Ya betul. Ini program ni adalah program percuma khusus untuk remaja B40 yang tinggal di kawasan PPR dan sekitarnya. Kiranya macam saya tak tinggal kat PPR. Contohnya saya ada anak yang tak tinggal kat PPR kan. Dia nak masuk lah tapi dia B40 macam mana? Itu pun kita boleh juga untuk dia join kita dalam program ni. Sebab dia masih lagi di bawah kategori 13 hingga 19 dan B40. Okey, untuk pengetahuan semua penonton, kita ada sekarang ni kita dah ada 4 buah pusat komuniti di Kuala Lumpur, iaitu yang pertama sekali di PPR Pantai Ria, PPR Seri Pantai dekat Pantai Dalam. Okey, yang ketiga PA Desa Rejang, dia dekat Setapak. Okey, yang keempat ya PPR Kampung Muhibah di Bukit Jalil tu lah. Di sekitar KL lah semuanya. Okey, dan insyaAllah kita sedang cuba untuk tambah lagi pusat komuniti di kawasan lain juga. Makin bertambah lah. Okey, kita doakan sama-sama lah nanti. Dekat, ada yang tinggal di Sentul nak datang pun jauh kan. Betul. Kita boleh buka lagi satu lagi atau 2 pusat komuniti lagi. Jadi untuk manfaat kepada remaja-remaja di luar sana yang tak tahu hujung minggu nak buat apa, takkan nak tidur je betul. Dia letih kan. Betul. Jadi kita sediakan kelas-kelas kemahiran ni lah untuk dia isi masa lapang hujung minggu dia dengan aktiviti yang berfaedah. Okey. Menarik lah kan jenis remaja ni. Dah lah percuma kan. Lepas tu kelas-kelas pun semua menarik kan. So siapa tak join memang rugilah. Sebab kelas kita bukan one off Macam kalau kat luar kita bayar. Contohnya macam kelas cake pastry, macam Ali Asli pernah pergi kursus lah. Betul. Satu kursus perlu bayar berapa? Betul, saya pernah pergi kursus buat roti. Roti dalam 100 setengah macam tu. Itu untuk satu. Tapi kita di Genius Remaja, kita kelas kita sepanjang tahun. Maksudnya daripada 2022 ni awal tahun sampai hujung tahun kita ada kelas. Tapi hujung minggu saja, Sabtu Ahad. Masa tu kita tak ganggu waktu diorang pergi sekolah lah. Jadi Isnin sampai Jumaat diorang boleh pergi sekolah seperti biasa. Sabtu Ahad ni bila diorang tak ada aktiviti, melepak main game saja pun, jadi kita ada kelas percuma ni lah. Dan kita tak ambil masa yang lama, sekitar 3 ke 4 jam saja, pukul 10 pagi sehingga 2 petang. Jadi daripada tak buat apa-apa macam saya cakap tadi, boleh ada manfaat kan? Betul. Okey Cik Syam. Okey, so kita dah terangkan pasal jenis remaja. So sambal, kita kembali kepada sambal kita. Aku cerita pasal sambal, terlupa pula kita dengan sambal ni. Okey, so selepas dia dah pecah minyak ni, kita masukkan air asam. Okey, air asam Jawa lah. Okey, so yang ni Cik Syam letak sedikit air, kemudian gaul-gaulkan dia. Okey. Okey. Tunjuk, ada dia tak nampak tu. Okey, ini adalah air asam kita. Cukup ke? Lagi sikit. Lagilah penuh-penuh kan. Okey. So gaul-gaulkan. Kita nak ambil air dia saja. Kita tak nak dia punya pati dia tu. Kita tak nak lah ketul-ketulan biji-biji tu, kita tak nak. Okey, yang ni pun dah pecah minyak kali kedua. Rugilah kan siapa tak join jenis remaja. Memang menarik. Okey. Kemudian air asam ni kita masukkan. Okey. Masukkan semua. Masukkan semua tanpa biji.
Masukkan lagi sikit. Okey. Habiskan je. Okey. Itu dia. Okey, so bila dah masukkan air asam, okey kita campakkan kita punya daun untuk wangikan dia. Itu resipi rahsia. Rahsia. Okey. Bahan rahsia. Bahan rahsia. Daun pandan ni fungsi dia untuk wangi je. Dia tak bagi rasa yang kuat lah kan. Kalau nak bagi rasa kuat dia kena blender kan. So sebabkan dia campak saja untuk wangikan sahaja. Okey, kemudian kita bolehlah masukkan garam, gula cukup rasa. Okey. Kita masukkan dulu pertama, nanti kemudian bila dah masak tu kita rasa. Alright. Masukkan apa dulu ni? Kita masukkan garam dulu. Masukkan garam dulu. Okey. Jangan lebih lah, agak-agak. Okey, nak tahu ni garam ke tak? Cuba rasa garam ke tak? Garam. Masin betul. Garam. Saya masih betul lagi lah. Alhamdulillah. Kita kena test sebab musim-musim ni kan. Kita kena cuba. Kalau dia rasa okey, okey lah tu. Okey, kemudian kita masukkan gula kita. Sambal mesti kena ada gula lah. Okey. Tak kisah nak pakai gula yang perang ke, gula putih ke boleh. Okey. Macam garam ni kita boleh ke kalau nak guna garam batu ke garam bukit ke? Garam bukit boleh, garam batu tak boleh. Garam batu tak sesuai lah. Garam batu je. Saya rasa saya sendiri dengan gula batu. Tak ada. Garam batu. Okey. Mungkin kena hancurkan dulu garam tu. Okey, kemudian kita letakkan secukup rasa kita. Okey. Secukup rasa secukup rasa, cukup rasa. Kalau tak ada cukup rasa boleh letak sedikit ajinomoto lah. Kadang ada orang dia tak makan ajinomoto. Dia tak boleh dengan ajinomoto. Tak boleh. So kita cukup rasa lah. Tapi kalau misalnya memang jenis healthy kan, dia tak nak cukup rasa pun tak apa. Boleh. Yang penting garam dengan gula tu pun dah cukup. Okey, so ni dah naik bau. Nampak tak bau pandan sikit kan? Wangi. So kita biarkan dia. Sambal ni memang dia akan masak lama sikit lah. Kita tak nak letak air terlalu banyak sebabnya sotong kita mengeluarkan air. Okey, so bila tambah air lagi dah. Ni dah so masukkan sotong nanti. So bila biar dia kering-kering sikit lah. Macam tu. Saya pula yang excited nak masukkan sotong ni. Okey, kemudian ni belacan di tadi dah masuk. Dah masuk. Belacan dah kita dah. Jangan masuk lebih-lebih. Okey, cuba bau. Cik Syah, apa bau dia? Okey. Sedap betul, bau je pun dah sedap. Rasa dia lagi. Okey. Okey, kemudian kita masukkan sotong kita. Nampak dah macam minyak kan? Dah cantik dah ni. Kita masukkan sotong. Okey. Itu dia. Ya Allah, sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar nak tak sabar Okey. Kita gaulkan. Kemudian kita ni lah. So siapa yang nak berkuah boleh dah letak air sikit kan. Sebab nanti dia akan keluarkan air dia. Sebab sotong ni dia berair kan. So kita biarkan dulu. Cantik kali dia. Okey. So daun pandan ni kalau mengacau boleh dah keluarkan. Sebab dia dah naik dah bau tadi tu. Okey. Tapi nak biarkan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Dah nak siap dah ni kan? Hampirlah, biarlah kita biarkan kita punya sotong sebati. Okey. Kita masukkan kicap ni last kali kita letak. Untuk dia color dia brown macam tu. Okey, ni nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Okey, tapi jangan letak banyak nanti jadi macam ni pula sotong masak kicap kan. Dia sikit je. Asalkan kita punya sambal tu color dia dah hitam sikit, brown sikit, jangan hitam sangat kan. Dah macam tu. Ni ikutlah. Okey. Nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Tapi resepi keluarga memang letak lah macam tu. Okey, kalau kita tengok dah nak siap ni kan. Sambal ni biasa
tahan berapa lama Alia? Betul lah, sebab raya selalunya kan kita buat banyak kan. Kadang habis, kadang tak habis kan. Okey. Sambal ni dia punya asas dia paling utama adalah cili tu dulu kita kena jaga. Okey, cili tu kena rebus kan. Tak boleh lah rendang air panas, tak naklah kita rebus. Okey. Berapa lama? Sampai dia layu kita panggil kita rebus lah sampai dia macam dah layu kan. Cili kering kan keras kan. So dia dah layu sikit tu. Okey, kemudian kita toastkan, basuh bersih-bersih, buang biji, kita blend. Blend dia dengan air dan minyak. Air dengan minyak. Sebab saya tengok biasa orang blend dengan air. Air sahaja kan. Kalau tambah dengan minyak tu untuk apa? Untuk dia lagi kisar lagi halus. Okey, biji-biji dia kisar lagi halus. Dan juga kalau kita tak minyak, dia tahan lebih lama. Itu dia tadi tips yang Alia share dengan kita. Betul. Blend guna air dan juga minyak. Betul. Blend dengan air dan minyak. So dia akan tahan lebih lama. Dan masak pun kena cili tu kena masak lah. Sebab tu saya 2 kali pecah minyak supaya dia lebih masak lebih garing dan dia akan tahan lama, insyaAllah. Okey. Dan kena jaga jugalah kan. Janganlah terdedah-terdedah, kena simpan dengan betul kan. Makanan-makanan kita kena simpan dengan betul. Dan juga kalau raya-raya ni ada makanan yang lebih-lebihan tu kan, kita kena sentiasa panaskan lah. Okey. Yelah, kalau kita tak jaga macam mana kita mula cantik pun terdedah macam tu. Betul. Efek kita punya masakan kan. Betul. Masak kena bersih dan daripada hati je. Daripada hati penting tu. Daripada hati tu. Barulah kita rasa macam sedapnya kan. Masak kena ikhlas lah untuk bagi orang makan kan. Betul ke Alia? Biasa orang kata tukang masak ni kadang tak nak makan pun dia punya masakan. Sebab dia rasa tengok orang lain makan pun dia rasa macam dah betul. Betul. Itu adalah salah satu sifat orang yang tukang masak. Betul. Bukan saya saja tahu. Saya pun dah tanya beberapa kawan yang lain kan. Adik-adik semua memang macam tu. Dan saya sendiri pun memang macam tu. Kalau saya masak, jarang saya nak makan. Sebab saya tengok orang lain makan, ya Allah, ya ke, sedap ke? Macam tu kan, seronok. So kita nak makan orang lain. Tapi ada juga macam makanan yang kita suka tu, kita masak dan kita makan lah. Dia ada itulah setengah. kebanyakan saya macam tu. Kalau saya masak, saya nak makan. Satu lagi saya tanyalah dengan orang lain macam mana. Satu lagi macam kita ni masak pun kadang badan kita letih kan. So kita tak nak makan on the spot time tu nanti kemudian. Tapi bila kita tengok orang keliling kita makan, kita sukalah, happy lah. Lagi raya macam ni kan. Ya, adik-beradik datang. Kan? Seronoknya. Okey, so jangan lupa tau ikut resepi yang kita share. InsyaAllah sedap kan. Bau pun sedap. Kepada penonton-penonton kat sana, okey, bolehlah kita cuba untuk resepi raya ni. Ahli keluarga boleh rasa sendiri macam mana anda masak sambal sotong dan juga kuah lodeh. Betul. So yang ni kita biarkan sampai sotong kita masak ataupun sebati dengan sambal tu, kemudian dah siap. Mudah kan? Mudah. So insyaAllah ni raya pertama, raya kedua, ketiga, keempat, bolehlah nanti Isyam buat. Saya ingat saya nak cuba juga. Cuba lah kan? Okey. Okey, kembali semula anda bersama dengan kami dalam rancangan Campak-Campak Genius Remaja. Okey, sebagaimana yang kita janjikan, kita nak share 2 resepi istimewa dari Genius Remaja. Iaitu yang pertama tadi kita dah selesai, sambal sotong Genius Remaja. Okey, yang kedua ni kita nak share satu lagi resepi raya, iaitu kuah lodeh Genius Remaja. Okey, lodeh mak lodeh anak Pak Saleh. Okey, nak juga Isha. Over pula kan. Aduh. Okey, tapi sebab kita bukan berada dalam rancangan nyanyian, betul, jadi maka kita kembali kepada kita punya menu asal kita, iaitu kuah lodeh. Betul. Okey, sebelum tu kita nak tanya dengan Alia kan. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita pergi hari raya ni, kuah lodeh ni ada yang colour kuning, ada colour putih. Sebenarnya boleh ceritakan sikit tentang kuah lodeh ni? Betul. Kalau kita nampak kuah lodeh ni ada warna putih, ada warna kuning. Dua-duanya adalah kuah lodeh yang sama lah, kan. Cumanya ada ikutlah tradisi keluarga tu kan. Kalau dia dah memang daripada tradisi dia memang buat warna putih, putih lah kan. So kalau kuning, kuning. So tak ada beza pun, rasa pun lebih kurang sama sahaja sebenarnya. Okey. So apa-apa pun duduk pun dia panggil kuah lodeh jugalah. Betul lah, tadi kita dah buat
sambal kita warna merah. Betul. Ini pula kita nak buat kuah lodeh kuning. Kuning dah. Merah naik, kuning naik. Jadi kita akan Betul. tengok macam hasil dia. Bukan saja wow dari segi colour dia, rasa dia pun InsyaAllah terbaik. Barulah kita kata panggil raya kan. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Okey. Mesti penonton-penonton semua nak tahu apa sebenarnya bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat kuah lodeh ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, okey, saya minta Alia untuk share lah apa benda bahan-bahan yang kita perlukan. Boleh. Okey, untuk resipi penuh, untuk resipi penuh kuah lodeh kita, kuah kita punya sambal sotong kita tadi, ada dekat caption, okey. So boleh scroll kat caption, so ada resipi penuh. So untuk video kita hanya tunjukkan cara-cara sahaja. Dia cara-cara yang kita tunjuk ni mudah, insya-Allah sedap. Okey. Saya rasa penonton pun dah tak sabar dah untuk tahu macam mana cara nak buat ni. Ya, betul. Okey. Jadi pada Hari Raya ni kita akan share kuah lodeh. Okey, jom mari sama-sama kita saksikan bahan-bahan untuk kuah lodeh. Okey, kita ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, kunyit dan juga ikan bilis. Okey, serai ini kita akan ketuk. Kita ada kobis, sengkuang, carrot, pucuk tahu dan sungun, udang, garam, cukup rasa, santan. Okey, itulah dia tadi bahan-bahan utama untuk kita buat kuah lodeh. Betul. Okey, kita ke step yang pertama lah. Okey. Okey, apa dia yang perlu kita buat? Jom kita mulakan. Okey, so Cik Syam kena tolong saya lah macam biasa. Bahagian memotong. Okey, boleh. Okey, pertama kita potong bawang merah. Kita akan kisarlah bawang merah, bawang putih dan juga halia serta kunyit dan ikan bilis. Okey. Potong besar-besar je Cik Syam sebab kita nak kisar. Okey. So, selesai dah. Saya potong. So, halia pun kita potong sikit untuk dia memudahkan dia cepat hancur. Okey. So, dekat sini kita masukkan bawang putih, bawang merah. Okey, bawang merah kita ni halia. Tercampak pula. Tak apa. Halal. So, bawang merah, halia. Kita masukkan kunyit. Kunyit ni lah yang buatkan dia warna kuning nanti. So kalau Cik Syam nak buat warna putih tak payah letak kunyit. Itu saja membezakan dia. Ya, betul. Okey. Masukkan ikan bilis. Lengkuas dengan halia ni kita ketuk sahaja. Okey, kita tak blend sekali. Alright. Ketuk ujung tu je. Ketuk ujung betul. Okey. Sementara tu saya panaskan kuali. Alright. Ini Cik Syam belah dua dulu. Memudahkan. Boleh. Okey. Sementara tu saya nak blend. Sementara Cik Syam tengah tu kita blend. Semangat. Ya, sebab kita nak makan menu raya kita ni. Okey, terima kasih. Okey, so yang ni kita blend. Okey. So, ni pun dah ni kita minyak panas. Kita tuang. Agak-agak saja. Okey, kita dah selesai blender bahan-bahan tadi. Blender kita masukkan serai yang ketuk tadi. Kita campak sahaja. Campak je. Campak saja dalam ni dengan lengkuas. Okey. Mudah je kita campak. Okey. Nanti serai tu dah naik wangi sikit, kita masukkan bahan kisar. Maksud kita nak ni tinggal keluar bau dia je saja. Sekejap je. Dia lama-lama jangan sampai hangus pula kan. Okey. So dah naik bau kan. Okey. So kita masukkan bahan-bahan kisar kita. Okey. So kita memerlukan kuah. Jadi kita letak air dalam ni lah. Jangan membazir. So yang ni kita gaul-gaulkan. Okey. Dah boleh masuk air ke? Belum. Itu Cik Syam goncang-goncang sikit.
kita macam ni, kita tutup. Kita tutup, kita goncang. Okey. Kesha first time buat. Kita kena faham kan. Okey, kemudian ini siapa yang nak masukkan udang lagi sedap. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau masukkan udang lagi dia naik rasa dia. Okey. Udang ni kalau banyak boleh ke? Boleh, tak kisah. Lagi sedap kan. Tapi kalau untuk naikkan rasa sahaja bolehlah 2 dalam 5 ekor macam tu kan. So kita masukkan udang. Wah, sedap ni. So biarkan dia renih dengan udang tu seketika. Okey. Dia bukan macam sambal nak tunggu sampai pecah-pecah minyak, tak payah. So kita masukkan sahaja udang. Betul dengan program kita campak-campak. Campak-campak je, senang. Kuah lodeh ni memang boleh buat lah. Sebab tu kuah lodeh ni orang masak pagi-pagi raya, sebab dia sekejap je. Cepat dah balik ke raya tu. Betul. Boleh makan. Okey, udang ni kita renihkan dia dengan kita punya bahan tumisan ni sampai udang tu dah naik kuning-kuning macam ni. Okey. So bila dah macam ni, kita letakkan sedikit air yang tadi. Yang tadi belen-belen bahan-bahan hirisan kisar tadi kan. So kita letak air sikit. Wah, baru banyak kuah dia kan. Nanti sebab kita nak letak dia berkuah kan. Okey, so kita biarkan dulu. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang keras. Kita masukkan macam carrot ni, kita masukkan dulu supaya dia kita panggil apa? Supaya dia lembut lah. Okey. Macam kobis tu kemudian kita masukkan yang ni. Kita masukkan sengkuang. Sengkuang. Okey. Alright, so ni kita biarkan seketika lah. Jangan lama sangat, nanti kan dia terlalu lembek kan. Tak crunchy pula. So kita biarkan sekejap. Okey, seterusnya kita masukkan santan. Okey. So kita dah ni macam ni, kita masukkan santan. Okey, santan ni berapa banyak yang kita nak letak sebenarnya ni? Okey, santan ni kita ikut kepekatan yang kita nak lah. Okey, dengan bahan yang kita guna lah. Kalau banyak-banyak lah. Mungkin dalam sebiji kelapa ataupun sekilo lah kita bisa beli kan. Sekilo santan. Kalau kita pakai santan kotak macam ni dalam 250 ml tu ke 200 ml satu kotak tu. So kita agak-agak jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair sangat. Okey. Dan kalau dah letak santan ni, kita kena jaga dia punya cara sebabnya masak benda berkuah menggunakan santan, kita kena sentiasa kacau. Okey, itu tips dia lah. Ya, betul. Untuk elakkan dia berketul-ketul ataupun untuk elakkan dia daripada jadi pecah minyak. So macam ni kita kena kacau. Macam sambal tadi kita boleh biarkan. Betul. Kita dah masuk santan, maksud kita kena sentiasa kacau dia. Betul, kita kacau je dia. Okey. Alright, so dah kacau ni. So kita tak nak terlalu ni. Kita masukkan kita punya kobis. So biar dia masak sekali lah semua. So satu step kita campak. Betul. Kita masukkan pucuk tahu. Okey. Tengok kita, warna dia pun dah naik. Menarik warna bau dia pun dah naik. Rasa dia pun mesinnya menarik. Okey, apa lagi yang kurang sebenarnya? Okey, so time ni kita kena letak ni lah bahan-bahan perasa kita. Okey. Kita letak garam, kita letak perasa, cukup rasa. Okey. Kemudian kita teruskan kacau lah. Macam Alia cakap tadi, tak boleh tinggalkan. Betul. Nanti dia pecah minyak ataupun berketul-ketul kan. Okey. Saya ni pemakan tempe tau. Tempe sedap tu. Ya, betul. Tapi ada orang tak suka kan. Tapi saya memang pemakan tempe. So kalau ni lodeh, inilah wajib. Wajib rahsia. ada. Tapi tak ada pun tak apa. Tapi sebabkan saya penggemar tempe, saya mesti nak letak. Tempe ni kita dah goreng dulu. Ya, saya goreng siap-siap. Saya suka tempe goreng lah sebenarnya. So bila ada dalam ni, lagilah saya makan bertambah-tambah. Saya yang tengok ni pun saya rasa saya akan bertambah-tambah ni. Ya, dah siap dah. Senang je. Sekejap je. Sekejap. Okey. Dah siap dah. Allah, tengok dengan colornya, dengan isi kat dalamnya. Allah, macam tak sabar-sabar pula nak makan. Okey, dah siap dah kuah lodeh kita. Selamat mencuba.
Okey, selesailah sudah kita punya sesi hari ini, di mana kita berkongsi resepi kuah lodeh dan juga sambal sotong Genius Remaja. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita dalam rancangan Campak-Campak Genius Remaja pada hari ini. Okey, kepada remaja dan juga ibu bapa di luar sana yang ingin mengetahui tentang informasi-informasi berkenaan dengan program Genius Remaja, boleh mendapatkan kita punya Facebook di media sosial kita dah. Facebook Genius Remaja, Instagram, YouTube, Twitter dan juga TikTok. Betul. Okey. Cik Syam macam mana? Nak teringin nak makan Saya rasa saya dah tak boleh tahan ni. Lepas tadi saya dengar Cik Syam asyik terang-terangan Leo je. Okey, jom kita cuba. Okey. So, ini kuah lodeh kita. Wow. Kita letak. Kita nak try sama ada sedap ke tak kan. Tengok pun kita rasa macam tengok pun dah tahu dah sedap dia, colour dia tu. Kan, jujur okey. Kita alright. So, yang ini kemudian kita letak sambal sotong. Wow. Mesti kena makan sambal sotong baru ngam rasa dia. Ini saya terpaksa makan macam ni lah. Okey. Cuba. Sekali dengan sotong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Terbaik? Saya kena rasa kali kedua ni. Kali kedua? Tak teruk. Okey, sedap. Okey, so jangan lupa cuba. Okey, saya sampai terlupa nak cakap. Okey. Selamat mencuba. Jumpa lagi dalam rancangan Campak-Campak Genius Remaja. Kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Okey, kami daripada Genius Remaja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.